Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah untuk kita sama-sama datang ke masjid ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati, insya-Allah bila kita bila lama lah, maknanya sejak kita kecil-kecil lagi dia baca Quran di masjid ni dan di azan di masjid ni. Alhamdulillah kita dapat bersama di sini untuk mengisi masa lebih kurang 20 minit. Kita mendengar sikit sebanyak tazkirah, walaupun daripada saya yang tak mampu saya untuk sampaikan tazkirah secara yang terbaik. Walau bagaimanapun, ini sebagai giliran lah, batu-membatu di antara satu sama kita sama lain untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masa yang pendek ni, insya-Allah kita bincang sikit sebanyak muzakarah berkenaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, yang sangat penting kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ialah mengenal diri kita sendiri. Siapakah kita sebenarnya? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah hikmat semata-mata untuk ubudiyah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal jinna wal ins illa ya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan hikmah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini sangat penting kepada kita. Hendaklah sentiasa kita bermuraqabah, atau kata bahasa kita mengitai-ngitai tentang diri kita, supaya kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan setiap ketika. Maka sangat perlu kepada kita menilai, menghisap, menghitung, bertafakur dan bermuraqabah, mengitai takut-takut tercicir apa yang kita hendak buat di setiap masa dan di setiap ketika, di setiap tempat. Kita pergi ke sana ke sini, kita kena fikir apa yang patut kita buat masa sekarang dan masa akan datang. Adapun masa yang telah lalu, kita tak boleh buat apa-apa dah, melainkan kita mengambil pengajaran rugi ataupun untung. Yang mana surah Al-Asr tadi, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya wal 'asr sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Pesan memesan kepada kebenaran dan pesan berpesan kepada kesabaran. Inilah manusia yang tidak rugi. Yang lain semua rugi. Hanyalah orang-orang yang beriman. Walau bagaimanapun orang beriman itu juga mungkin dikatakan masih rugi. Yang untung ialah orang yang beramal soleh, beriman, beramal soleh, dan mereka yang pesan memesan dengan kebenaran dan pesan memesan dengan kesabaran. Jadi ini 4 perkara yang sangat penting kepada kita. 1, iman. 2, mesti beramal soleh. Beramal soleh dengan erti kata yang sebenar. Kerana orang yang soleh sahajalah yang dapat kejayaan, yang lain tidak berjaya. Yang atas pada soleh minan nabiyyin wasiddiqin syuhada wassalihin. Daripada nabi-nabi, orang-orang mati syahid, dan orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang soleh. Kita jangan lari daripada soleh. Walaupun kita masih ada harapan menjadi syuhada, menjadi syuhada atau siddiqin, tapi kita kejarlah paling kurang ialah orang yang soleh. Nak jadi orang yang soleh mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata sebenarnya beriman, bukan sekadar lepas daripada dari segi usuluddin, sekadar fardu ain, tetapi sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, peringkat kesempurnaan iman, iman yang yakin, iman yang betul-betul dapat menyerlahkan amal pada anggota kita. Bukan sekadar iman i'tiqad, tapi iman dengan i'tiqad dan amalan. Di antaranya syarat-syarat kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang beriman mesti dia kenal siapa yang dia beriman. Sebab itulah kita kena tanya kita, siapa kita? Kita dah jawab dah, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dah ayat Quran, kita ni hamba. Sebab kita dicipta oleh Allah, kita lah hamba Allah. Tak layak sekali-kali kita menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu kita kembali kepada kewajipan kita mengenal Allah. Seperti mana ulama menegaskan atau ulama menyatakan kepada kita, inna dina indallah Islam. Atau dengan kata lain, awwaludi ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal agama menunjukkan bahawa apabila kita sedar, kita boleh menimbang dah baik buruk. Di umur yang lebih daripada 4 tahun orang panggil mumayyiz. Atau bagi mereka yang baru masuk Islam, dia mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, timbul persoalan kepada kita, siapa Allah? Mesti kita jawab dengan ilmu, bukan rekaan semata-mata, tidak. Menggunakan akal dan ilmu kita. Kalau kita tak berilmu, tak boleh nak jawab pada hakikat sebenarnya. Sebab hakikat kenal Allah Subhanahu wa taala, kita dapat membezakan Allah dengan makhluk. Siapa Khalik, siapa makhluk, kita dapat membezakan. Kalau tak dapat beza, makna menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka tidak sebenar keimanan seseorang. Kerana dia gagal dalam masalah ma'rifatullah, gagal dalam masalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Fa'ala annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita kena tahu betul-betul siapa Allah. Kita mesti jawab dengan ilmu. Seperti mana yang kita belajar. Oleh kerana ini sebagai ulangan saja, peringatan saja dalam masa yang singkat ni. Tapi kita betul-betul kena faham, kita mengenal Allah bukan tiru-tiru, kita ibadat bukan tiru-tiru. Mesti belajar, mesti mengenal, mesti tahu seperti mana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul, dan oleh ulama-ulama yang berpandu kepada Allah dan Rasul, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah ulama telah mengiktirafkan bahawa ilmu yang sebenar ialah ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ada untuk mengenal Allah atau untuk beribadat kepada Allah, cara-cara kita beribadat kepada Allah
mesti turut mereka yang telah berjaya, yakni ulama-ulama muktabar yang berpandukan kepada sunnah dan Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memaparkan kepada kita Al-Quran, cara-cara beribadat kepadanya, dan didatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita beribadat kepada Allah, dan diterjemahkan oleh ulama-ulama, dihuraikan oleh ulama-ulama untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita reka-reka, tidak boleh kita tiru-tiru. Adapun tiru setelah kita mempelajari, kita mencontoh orang lain apabila kita ada ilmu. Bukan seperti mana kita sembahyang kita pakai tiru orang, tak boleh. Cuma kita tiru setelah kita mempelajari, baru kita boleh tiru-tiru. Orang tu rokok macam mana, kita mesti tahu cara teorinya, dan kita tengok praktikal yang dibuat oleh ulama-ulama. Ulama-ulama tu ajar kepada ustaz-ustaz umpamanya, dan disitulah maknanya ibadat kita baru betul, yang diajar oleh ulama berpandu kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah kita, soalan yang pertama tadi, kembali pada persoalan kita, siapa Allah dari sudut usuluddin. Kalau dari sudut tasawuf, ia lebih tinggi lagi. Ia akan menterjemahkan kepada amal, sama ada amal lisan, amal anggota ataupun i'tiqad seseorang. Jadi masalah usuluddin kita akan tanya, kita bertanya, insya-Allah kita mesti jawab dengan ilmu yang ada pada hati kita. Kalau kita tak tahu, kita mesti belajar. Dan masalah i'tiqad ini bukan masalah tiru-tiru tok guru, tidak. Cuma tok guru tunjuk jalan saja kepada kita. I'tiqad adalah diri kita sendiri, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah? Allah ialah wajibah wujud. Allah ialah wajibah wujud. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara umum kita kena tahu siapa Allah. Allah ialah zat yang wajibah wujud. Satu, zat yang wajibah wujud. Kita akan bercakap kemudian. Yang kedua, Allah ialah Rabbul Alamin, yang mentadbir sekalian alam. Yang ketiga, Allah ialah ilah. Allah ialah ilah yang berhak diubudiyah. Yang keempat ialah Allah ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat yang banyak tidak terhingga. Yang kelima, Allah ialah yang kaya, tidak berhajat kepada sesuatu, dan sesuatu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita kena faham secara umum. Walaupun secara terperinci kita kena faham juga, menjadi kewajipan kepada kita. Ulama telah ittifaq bahawa setiap orang wajib mengenal Allah, sehingga ia dapat menghukum sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Ini wajib kita mempelajari sejak daripada mumayyiz, umur 4 tahun lagi kita kena belajar dah. Yang memaksakan kita oleh kedua ibu bapa kita. Yang wajib sebenar ialah setelah kita baligh, mukallaf, lebih kurang umur 14 tahun atau 15 tahun. Tapi kita sebagai ibu bapa wajib mengajar anak-anak kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia bermayyiz. Walaupun wajib sudah diajar ketika dia sudah pandai bercakap, kita mengajar ia kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah Islam. Di samping itu kita menambahkan lagi, setelah besar kita mesti betul-betul faham sifat ketuhanan secara umum dan sifat ketuhanan secara huraian satu persatu. Yang mana ulama mengatakan secara huraian ialah 13 sifat yang kita wajib mempelajarinya, atau 20 sifat. Kembali kepada tadi, sifat ketuhanan secara umum. Satu ialah wajibah wujud. Kita nak ibadat kepada Allah kena beriman. Nak beriman kena tahu, kena kenal. Kena tahu, kena kenal di hati yang sebenarnya. Yang mana wajibah wujud, kita kena faham Allah adalah zat yang wajib ada. Dengan makna zat Allah Subhanahu Wa Taala wajib ada, itu dengan makna bahawa ada Allah, tidak ada kerana dengan satu kerana pun. Tidak ada kerana dengan satu kerana. Ini ada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ada kerana, dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, maka kita ada. Maka ada kita bukan ada yang wajib. Ada kita ada yang harus, ada yang mungkin. Boleh ada, boleh tak ada asalnya. Dan sekarang kita jadi makhluk, atau jadi hadis, atau jadi alam. 4 perkara atas kita, nama yang satu, nama yang 4 pada diri yang satu. Kita ni mungkin, kita ni perkara harus, kita ni hadis yang baru datang, dan kita ni makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi oleh kerana itu kita kena faham siapa Allah. Allah wajib wujud. Ialah ada Allah adalah wajib. Tidak ada kerana dengan satu kerana. Tidak, dan ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak didahului oleh tiada. Ada Allah, ada yang tidak didahului oleh tiada. Ada pun kita ada. Dan didahului oleh tak ada. Didahului oleh tiada. Maka tak serupa ada kita dengan ada Allah. Kita nak kenal, nak membezakan ada kita dengan ada Allah. Kita kata Allah ada, kita ada. Apa perbezaannya? Allah wajib ada, kita harus ada. Itu asas usuluddin. Asas usuluddin. Gagal usuluddin, segala-galanya kita gagal. Sebab pertamanya ialah orang yang beriman, bukan amal soleh dulu. Iman dulu. Mesti betul iman. Iman ialah hukum iman yang enam. Atau dengan erti kata lain, beriman ialah orang yang menerima khabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman ialah orang yang menerima khabaran Rasul. Apa yang Rasul beritahu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, wajib kita beriman. Apa jua sekalipun Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingkar Al-Quran, walaupun satu huruf, walaupun satu ayat, dia tidak beriman. Ini penting. Makna iman kita kena tahu. Apa iman? Ialah menerima apa yang dikhabarkan, apa yang dirayak, apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak terima, walaupun dia tahu, dia tak beriman juga. Ada orang tahu bahawa Rasulullah itu betul, tapi tak ikut, tak tunduk seperti Abu Jahal. Jadi di sini kembali kepada tajuk kita tadi, Allah wajib wujud. Yang seterusnya ialah Allah adalah qadim. Qadim dengan makna ada Allah, tidak didahului oleh tak ada. Ataupun ada Allah, tidak ada permulaan. Ada Allah, tidak ada permulaan. Sebab tu jangan tanya bila Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada Allah, tidak ada permulaan. Ada pun kita ada permulaan, ada tarikh lahir. Dan begitu makhluk ni, begitu bumi ni, yang kata bumi ni qadim, siapa kata bumi ni qadim, dia kafir. Bahawa tidak ada yang qadim melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, Allah ni kekal. Wal jibal wujud bermakna kekal Allah. Ada Allah, ada yang sentiasa. Ada pun yang lain tidak kekal. Yang hanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kekal itu ada perbezaan dua. Satu kekal makhluk, lain dengan kekal Allah. Kekal Allah adalah sifat dia, sifat zati, sifat hakiki. Ada pun makhluk ada juga yang dikekalkan oleh Allah. Maka hakikatnya makhluk itu bukannya perkara kekal. Makhluk ni bukan perkara kekal asalnya. Cuma dia kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana syurga kekal, dikekalkan oleh Allah. Ahli syurga kekal, dikekalkan oleh Allah. Banyak lagi perkara kekal. Ahli neraka kekal, dikekalkan oleh Allah. Tapi sifat Allah kekal tak serupa dengan makhluk kekal. Sebab tu kita kata Allah je kekal. Yang sebenarnya yang lain dia juga kekal. Kalau tak kekal, kita tak semari sembahyang Jumaat hari ni. Kekal ni kita mari. Kekal di mana? Kekal di syurga Allah. Kita agak-agak syurga lah, kita sebut syurga saja. Neraka tidak sebut. Kita agak di sana kita kekal. Binasa di sini. Hakikatnya roh kita kekal. Tapi kekal pun tak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal betul-betul Allah. Jangan kata kita ni Allah pula sebab kita kekal. Tidak. Itu ilmu sesat. Kita ni ciptaan Allah, bukan Allah. Yang sesatnya dia belajar usuluddin juga, tapi nak tarik, nak membesarkan diri dia sehingga dia kata kita Allah. Sedangkan kita ni bukan juzuk daripada Allah. Kita adalah ciptaan Allah, buatan Allah, af'al Allah. Kita kena kenal Allah. Yang kedua, kenal Allah Subhanahu wa taala secara umum. Bahawa Allah ialah Rabb. Allah ialah Rabb. Apa makna Rabb? Ialah yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur, yang mencipta, yang membuat, yang mengada, yang menyihat, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat. Ini Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita selalu kata, kita kena faham bahawa Allah yang mentadbir segala-galanya, mentadbir alam sekaliannya. Dan seterusnya cara reka insya-Allah. Allah ialah ilah. Allah ialah ilah. Ilah dengan makna yang berhak diubudiyah, yang berhak disembah, yang berhak ditaati, yang berhak disanjungi,
yang berhak disyukuri, yang berhak didoai, yang berhak dipuja, dipuji dan diminta, diharap, ditawakal. Itu ilah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya malaikat Allah. Jadi kita kena faham satu-satu pengenalan Allah secara umum yang bersifat dengan sifat ilah, sifat ketuhanan. Jangan sekali-kali kita tak belajar berkenaan dengan sifat ketuhanan, kita bimbang, iman kita tidak betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita kena yakin bahawa Allah ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat yang banyak tidak terhingga. Bukan sifat Allah 20, bukan sifat Allah 13. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala banyak tidak terhingga. Dan seterusnya cara rekah. Yang kelima ialah Allah Subhanahu Wa Taala kaya, tidak berhajat kepada sesuatu, sesuatu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 5 sifat yang penting secara umum. Yang terperinci ialah sifat kamalan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah sifat 20 itu yang perlu kita pelajari. Dan seterusnya insya-Allah, oleh kerana masa dah Zuhur dah, setakat ni ada dulu dah, sepatutnya paling kuat setengah jam. Tapi biarlah, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan taufik daya Allah SWT kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Baca doa kifar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.